الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Maka berkata hamba yang ketujuh hayat terlepas dah semalam. Kata musannaf yang ketujuh hayat, artinya penghidup. Penghidup Allah Ta'ala. Penghidup Allah. Itu dia. Iaitu penghidup Allah Ta'ala tu apa? Sifat. Jadi satu sifat. Sifat tadi yang sedia adanya. Ada sifat tu, ada dia tu sedia lagi. Dia tu merupakan perkara yang ada dirinya dan ada pada sedia lagi. Ada sedia adanya, artinya ada dirinya. Waktu lepas dah semalam lah. Ada di mana? Sedia ada tu pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Sifat yang ada di zat. Bila ada sifat tu di zat, sifat itulah yang hidup ia, yang dapat hidup ia Allah. Hidup, yang zatnya Allah Ta'ala tu boleh hidup. Zat Allah tu hidup dengan dia, dengan sebab dia. Apa sebab dengan dia? Artinya, arti dengan dia tu dengan sifat tu lah. Dengan sifat penghidup tu Tuhan dapat hidup. Waktu kita bicara dah semalam. Jadi dua dah. Tu masanya. Bila Tuhan ada sifat penghidup tu, dia hidup. Hidup zat dia. Lagi pula dia kata dengan apa tu? Artinya artinya, arti apa? Arti hidup. Artinya dengan sifat itu, yang hidup ia dengan dia. Artinya dah. Nyo tu mana? Ngaji, jangan ngaji artinya, arti hidup ia tu. Yang hidup ia tu apa arti? Sifat yang hidup ia. Artinya arti yang hidup ia tu. Nak tafsir makna yang hidup ia tu pula. Tu jaga molek tu, jaga molek. Allah Ta'ala dari musannaf kata Tuhan tu ada satu sifat di dia namanya hayat. Yani satu sifat namanya sifat hayat. Musannaf kita terjemah dengan kata penghidup. Sifat penghidup ni sifat yang diri sifat sendiri itu ada benda wujudi. Lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Zat Tuhan tu qadim, sifat pun sedia. Sedia sama-sama dengan zat tu.
Tu sedia di zat Allah Ta'ala. Bila ada sifat tu, sifat yang hidup, ia yang boleh hidup, ia Allah dengan dia, dengan sifat tadi. Apa makna yang hidup, ia Allah dengan sifat tu? Artinya, arti yang boleh hidup Allah Ta'ala dengan sifat tu, yang ni, yang mengesah. Tu yang mengesah. Jadi artinya nyorojok kepada apa? Yang hidup ia. Tapi apa yang hidup ia tu pula jadi sifat bagi apa? Bagi sifat. Sifat yang hidup ia. Maka bila kita terarti pun kena takdir habislah. Artinya arti yang hidup ia, jadi sifat yang mengesah. Kena kata gitu juga. Yang mausuf bagi lafaz yang mengesah tu, mausuf dia pun sifat juga, membuat tafsir di situ. Artinya arti sifat yang hidup Tuhan dengan sifat tu makna apa? Tuhan boleh hidup dengan sifat tu. Artinya yang, yakni sifat yang mengesah pada kira-kira akal. Gerti mengesah. Apa mengesah? Mengesah tu apa? Apa mengesah? Mengesah juga apa mengesah? Mensahah, mengkhata'. Mensahah. Apa dia mengesah? Kalau dalam Arab gak tusahihu, sifat yang tusahihu, sifat yang mensahah ia, mengesah ia, gerti mengesah. Mengesah ni memboleh, membolehkan. Tidak memboleh. Memboleh ni maknanya membuat bagi boleh. Yang kata apa? Membolehkan, membuat jadi boleh. Kalau ada sifat tu barulah boleh. Kalau tak ada sifat tu tak boleh. Tu memboleh. Tak memboleh. Tu nampak gua tu dah memboleh. Nak kata apa mengapa? Ya. Mengapa? Membolehkan. Kita ni masuk dalam kedai nak makan nasi. Lepas tu mesti kena ada duit. Bila duit tu membolehkan kita makan. Tak ada duit tak boleh. Tak boleh. Iaitu duit tu mengesahkan. Mengesahkan kita boleh makan-makan benda tu. Tak ada duit tu tak boleh. Tapi kira-kira tak ada duit tak boleh tu, kira-kira je, padahal boleh juga. Kalau minta dia molek-molek, dia bagi. Tu dia bagi juga makan tu. Tapi ni Allah Ta'ala supaya kita ada sifat hayat. Tidak ada sifat tu kita tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Maka Allah Ta'ala pun bila ada sifat tu, sifat hayat pula yang mengesahkan dan membolehkan, mengesahkan, apa nak tu tak nampak pula. Membolehkan, memboleh. Sudah. Membolehkan, membuat bagi boleh. Membuat bagi boleh. Bagi zat tu, mengesahkan, itu mengesah tu nampak tu, membolehkan, apa yang dimasuk sikit. Memboleh. Mensahih. Mentashih. Mendapatkan. Nak kata mendapat pula. Apa dah tu memboleh tu dah. Boleh dah. Boleh. Apa membolehkan? Cuba pakak-pakak. Sikit-sikit. Yang nampak tu yang mari tu nyata di via tu. Sore-sore tu. Mengapa? Mendiamkan. Mengapa? Melulus. Membenarkan. Tu nak boleh lagi sikit-sikit. Membenarkan. Seakan-akan nak mengesahkan dan membolehkan, membenarkan. Tu sifat tu you membenarkan. Tu. Tapi kira-kira mengesah tu pada kira-kira akal je. Dia kata mengesah tu bagi zat, takluk situ. Sifat tu yang you mengesah, memboleh, membenarkan bagi zat Allah Ta'ala tu. Membenarkan bagi zat
Tapi mengesah tu pada kira-kira akal saja. Pada kira akal saja. Bukan kata sifat tu lah jadi sakan sifat lagi lah. Pada zat sifat tu lah membolehnya. Bukan jadi membolehkan pada hakikat sebenarnya. Kerana zat dan sifat tu sama-sama qadim. Tidak ada mana kedian. Tapi kira-kira je, kira-kira akal je. Kata tubuh badan seorang kita ni kalau tidak ada sifat pun hidup, taklah hidup. Seakan-akan sifat tu lah juru membolehkan zat itu hidup. Tak? Kalau tubuh badan kita tidak ada sifat pun hidup, pelihat pun tak ada, pendengar pun tak ada. Nampak tu dah? Nak cakap pun tak boleh. Tak? Jadi ada satu sifat yang you membenarkan zat tu bersifat dengan sifat yang lain lagi. Kalau tidak ada sifat penghidup ni, zat tak boleh bersifat dengan sifat yang lain. Maka seakan-akan sifat ni membenarkan bagi zat untuk bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Kira-kira ya. Kira-kira. Padahal bukan sifat. Kalau kita kira mengesah sungguh, berarti kena ada hayat dululah baru ada sifat lain lepas pada tu dah. Bukan mesti gitu. Padahal sifat Tuhan semua qadim. Tapi kira-kira akal saja. Mengikut pada kira-kira akal, pandangan akal kita, mesti ada hayat dululah. Hayat itulah mengesahkan dan membolehkan bagi zat, yakni zat Allah Ta'ala, mengesah akan bahawa tu sahihu. Tu mengesah bagi zat tu. Dalam kitab Arab ni, dalam istilah Arab apa? Susah. Masya-Allah. Betul. Betul. Dalam kitab bahasa Arab, sifatun tusahihu liman qamat bihi tu al-idraka. Maf'ul bi bagi tu sahihu. Kena ada musanna takdir. Akan tu isyarat kepada maf'ulun bih, bagi mengesah. Mengesah. Tu nampak dah. Tengoklah. Membolehkan dan mengesahkan bagi zat Tuhan. Memboleh apa? Mengesah akan bahawa tu isyarat kata sini jadi maf'ul. Kalau kita berbanding dengan ibarat dalam bahasa Arab, al-idraka, ingat molek itu maf'ulun bih bagi tu sahihu. Dalam kitab Arab tu ni, saya nakkan dalam kitab apa tak ingat, masa duk ngaji dulu. Sifatun tusahihu liman qamat bihi al-idraka. Maf'ul bih. Tu hak ni dobek tu kata satu sifat yang juru mentashih ia akan sifat idrak bagi orang atau benda yang ada sifat tu di dia. Yakni sifat hayat ini satu sifat yang penting, dia kata, yang kita tak boleh terima pada akal. Kata mausuf dia tu boleh bersifat dengan sifat idrak melainkan kerana ada hayat. Hati-hatilah. Tengok. Akan bahawa mengesahkan akan bahawa bersifat ia zat. Bersifat dengan sifat-sifat idrak. Dengan sifat-sifat idrak. Tulis itu dulu. Bersifat dengan sifat idrak. Tulis betul bersifat tu sikit. Yakni sifat hayat itu satu sifat yang mentashihkan akan sifat idrak. Maka mengikut kiraan akal. Maka mengikut kiraan akal, mausuf itu tidak boleh bersifat
dengan sifat idrak. Dengan sifat idrak malaikan mesti ada hayat. Mesti ada hayat. Tu hak dobek hak tu huraian masalah yang mengesah pada kira-kira akal bagi zat akan bawa bersifat ia dengan sifat idrak. Cuba baca sikit. Tu situ tu apa? Baca seorang lah. Tengok. Cuba baca. Ambil tu. Takut orang baru mari tak ada. Tu. Jadi sebelum kita nak baca ni, kita cuba baca tengok dulu dulu. Dalam kitab kata sifat yang mengesahkan pada kira-kira akal, mengesah bagi zat, akan bawa bersifat ia zat tu dengan sifat-sifat idrak. Apa makna situ? Cuba dong baca. Yakni sifat hayat itu satu sifat yang mentasihkan akan sifat idrak. Maka mengikut kiraan akal, maksud itu tidak boleh bersifat dengan sifat idrak, melainkan mesti ada hayat. Mesti ada hayat. Jadi hayat itulah you mentasihkan. You send bagi tanda tangi. Seolah kata zat itu nak bersifat dengan sifat idrak tak boleh kalau hayat tak bagi kebenaran. Seolah kata ada hayat lulus semua. Boleh duduk. Kalau tak ada hayat satu, kok lain tak boleh ada. Maka hayat ni seakan dia mentasihkan akan bagi zat itu bahawa bersifat zat itu dengan idrak. Apa idrak? Nanti kita bahas mula pula. Tu. Jadi zat itu tak boleh bersifat dengan idrak kalau tidak ada hayat. Tu ya kesimpulan. Tu. Bersifat dia dengan sifat-sifat idrak. Apa sifat idrak? Sifat idrak tu apa? Tulis pula betul idrak. Yakni sifat-sifat pendapat. Sifat-sifat pendapat. Sifat-sifat pendapat. Maka termasuk dalam sifat idrak ini, tiga sifat, iaitu ilmu, basar, sama. Ya tiga. Ilmu, basar, sama. Maksudnya, sambung lagi. Maksudnya, akal tak terima bahawa zat Tuhan itu bersifat dengan ilmu, sama, basar, sekiranya Tuhan mati, yakni tidak ada sifat penghidup. Tu dia habis tu. Kira je kalau kira sungguh. Jadi bila asingkan sifat pada hak idrak ni pun ma'ani juga, cuma ia panggilan khusus untuk tiga kelompok tu, tiga sifat tu. Bila kata idrak, sifat pendapat, hak ni tak ada kira mereka yang mengisbatkan sifat idrak khah tu lah. Ni kita bincang masalah ni kita Asy'ariyah ni. Ada juga mereka yang mengisbatkan sifat idrak khusus. Jadi ada tugas khususnya untuk idrak. Tapi bagi kita, idrak ni dia bukan apa dah. Ia satu panggilan bagi kumpulan satu sifat, iaitulah sifat ilmu.
Sifat yang pesingnya, jenisnya pesing mendapat sesuatu. Mendapat sesuatu. Ilmu, ia tahu benda. Sama, ia dengar perkara. Basar, ia mendapat kok rupa melihat. Sama, ia mulapat di rupa kok rupa mendengar. Kalau ilmu yang mendapat di rupa apa? Mengetahui. Jadi semua tu inkishaf. Daripada kudrat-kudrat dia tak mendapat, dia mendapat, dia tuju untuk mengada. Iradat dia tuju untuk menentu. Tu sifat lain. Adapun ilmu dia tuju untuk nak tahukan benda, nak mendapatkan maklumat. Tu sifat pendapat. Adapun sama untuk nak mendapatkan masmu'at, benda yang didengar. Tu. Kalau sekiranya basar tuju untuk mendapatkan mubsara, segala benda yang dilihat. Tu dia tuju, yang mendapat gitu. Maka bila itlaqkan akan lafaz idrak, kena ketiga sifat tu. Tu dah. Sifat idrak, sifat yang jenisnya pesing mendapatkan maklumat atau maklumat ni khusus berilmu, mendapatkan benda. Tu sifat idrak, sifat pendapat. Tu. Itu dah. Adapun mereka isbat ke idrak ni, kira lain pula dia kira idrak wa hal lahu idrakun aw la khulfu. Ada idrak ke tidak, hak tu khilaf, hak dalam Jauharah sebut tu. Maka hak tu mengisbatkan khas sifat idrak. Hak tu kita bincang semula lah. Hak ni bila sebut idrak dengan cara umumnya termasuk tiga sifat tu. Dengan sifat yang jenis mendapat. Tu dah. Tapi idrak kalau kira secara umum, ia ma'ani juga sifat ni, cuma dia khas kepada sifat yang jenis mendapat tu. Iaitulah ilmu, sama dan basar. Ingat boleh. Maka idrak, seorang itu tak akan ada sifat ilmu kalau dia mati. Kalau seorang itu mati, tak akan boleh dengar. Dan kalau dia tu mati, dia tak boleh melihat. Tak itu kalau kita kira. Tu dia. Dia putus selalu. Kalau mati. Habis. Maka situ musannaf kata Allah Ta'ala zat Tuhan tak akan boleh bersifat dengan sifat-sifat idrak, sifat-sifat pendapat yang tiga-tiga tu, melainkan nanti hayat tu laju mensahihkan dan membolehkan zat itu bersifat dengan sifat idrak. Tu habis itu. Sifat idrak yang dengan dia ni sifat bagi lafaz sifat idrak pula. Banyak pelapis weh. Kita ni sifat idrak ni lah yang dengan sebab sifat idrak ni, yang dengan sifat idrak ni lah nyata sesuatu, faham nyata, inkishaf, ternyata sesuatu, terbuka sesuatu. Dengan sebab ada sifat idrak tu lah nyata sesuatu. Tulis betul nyata pula, yakni nyata oleh sesuatu bagi Allah Ta'ala. Nyata oleh sesuatu bagi Allah Ta'ala. Nyata oleh sesuatu bagi Allah Ta'ala. Dengan sebab idrak itu. Yakni Kalau ilmu maka nyata tahu bagi Allah. Nyata tahu bagi Allah. Dan kalau sam'un, kalau sama, maka nyata mendengar sesuatu baginya. Maka nyata mendengar sesuatu baginya Ta'ala. Baginya Ta'ala. Begitu juga basar.
maka nyata melihat sesuatu bagi Allah. Maka nyata melihat sesuatu bagi Allah. Kita akan bahas insya-Allah ya tiga sifat ni ya takluk inkisya. Takluk inkisya. Apa takluk inkisya? Takluk ternyata. Apa takluk ternyata? Takluk yang nyata benda klik ke betul. Nyata benda balik ke Tuhan. Sebab kita ada pejam mata kita, dia tak nampak, tak nyata. Kita tak tahu kata apa depan. Bila kita celak mata, oh, nyata suatu kembali ke zat. Nyata gitu. Kita panggil nyata melalui jalan melihat. Kalau kita sumat telinga gitu, dia tak nyata lagi apa. Tapi bila buka, oh nyata benda tarik kepada zat. Nyata melalui mendengar. Bagi juga ilmu tahu. Bila orang bagi tahu, zat mari. Oh, nyata juga melalui tahu. Maka di situ tiga sifat ni tiga takluk inkisyak namanya. Dia tu nyata kembali ke Tuhan dia. Kata dia, maka Tuhan boleh nyata sesuatu. Ikutlah kalau nyata melalui jalan apa-apa pun dari tiga jalan tu. Jalan tahu, nyata jalan melihat, nyata dengan jalan mendengar. Nyata tiga-tiga nyata sesuatu itu. Kata dia, sesuatu tu kalau sekiranya ilmu, sesuatu tu masuk tiga. Masuk wajibat, mustahilat, jaizat. Kalau kita ngaji sikit lagi. Kalau sekiranya nisbah kepada sifat sama dan sifat basar, maka sesuatu itu apa? Ialah kena ke benda maujudat. Benda maujudat. Karena semua tu masuk dalam takluk muta'allaq bagi sifat tu. Sifat sama basar tu. Nanti akan bahas insya-Allah. Maka dia kata nyatalah sesuatu dengan sifat idrak tu. Bila ada sifat idrak, nyata balik ke zat. Maka nak boleh nyata sesuatu pun terhenti di atas sifat hayat. Tak ada hayat, tak boleh nyata dah yang lain. Nak tahu di mana lagi dia mati. Nak dengar apa lagi dia mapuh kerah. Kalau kita kata wah kazalah. Kalau begitu, sifat-sifat idrak lah yang dengan dia nyata sesuatu. Faham? Boleh? Tu habis itu. Maka seolah tu hayat lah yang mengesahkan. Ibarat lampu lah. Lampu yang jiwa menyalakan. Nak boleh tengok apa-apa, terhenti di atas lampu tu. Tu kita kira-kira mudah-mudah. Maka pelita tu lah jiwa mengesahkan kita nampak benda tu benda ni. Kalau tidak ada pelita tak ada boleh buat apa dah. Nak buat kerja ni tak boleh lah pelita maka ada dengan pelita tu seakan-akan membolehkan kita membuat benda tu benda ni. Maka ibarat gitulah lebih kurang mudah-mudah. Bila ada hayat tu lah dia mensahihkan zat itu bersifat dengan sifat yang lain lagi. Tu. Itu dah yang nyata sesuatu. Dan sifat-sifat ma'ani, daning bukan matan tu. Kata Syekhuna ila Allah zahir, barangkali yang zahirnya ini bukan dalam matan. Ni tak ada dalam matan, bukan matan. Dan ni luar. Tu dia. Dan tu. Adapun matan bakurah sungguhnya sifat-sifat ma'ani ya matan dia. Tapi nampak kitab ni dah dia buat matan tak? Duduk dalam lingkungan tak? Tu kena asing. Ni guru kata dan tu barangkali yang zahirnya bukan matan itu. Kalau kita kira sama matannya apa? Bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Kalau kira matan sungguhnya. Ni dia datang dan mari. Musannan atafkan lafaz tu. Jadi sifat hayat itulah membolehkan zat itu bersifat dengan sifat idrak. Satu. Dan sifat-sifat ma'ani atau pada sifat-sifat idrak. Ataf situ. Dan tu ataf kepada sifat-sifat idrak. Bila ataf di situ kena ulang baliklah. Zat tu apa ni? Sifat hayat itulah yang mensahihkan dan membolehkan zat itu bersifat dengan sifat idrak. Satu. Lagi pula boleh bersifat ia zat tu dengan sifat-sifat ma'ani seperti kudrat, iradat, kalam. Kita tambah lagi sifat ma'ani yakni seperti kudrat, iradat, kalam. Padahal idrak pun masuk sifat ma'ani dah. Tak itu, masuk sifat ma'ani dah. Tapi sini
Nampaknya khusus dengan kudrat iradat kalam lah, kerana idrak tu sudah sebut dah. Idrak sudah sebut dah. Jadi kira gimarinya atop lagu ni, atop apa? Atop ya idrak ni khusus sifat ma'ani umum. Apa ni, atful ami alal khas. Kalau kita kira semuanya atop am di atas khas lah. Tu kerana sifat ma'ani ya umum lagi, ia termasuk juga sifat idrak dalam lafaz sifat ma'ani tu. Tiba-tiba datang untuk nak mengasingkan sedikit, misalnya kita mengasing untuk nak bagi kita soreh lagi, bagi kita nyata lagi. Maka bagi kita lafaz sifat ma'ani tu baik kita simpan dalam tiga tu ialah cukup. Kudrat, iradat, kalam. Kerana idrak pun sudah masuk dah. Ilmu sama basar. Ada satu lagi, hayat-hayat ni tak apa, ayat asingnya lah. Cara dia lah. Boleh faham dah. Maka boleh bersifat juga dengan sifat-sifat ma'ani. Kita ngaji dah dulu sifat ma'ani. Habis itu. Dah. Jadi zat tak akan boleh bersifat dengan sifat ma'ani kalau sekiranya tidak ada hayat. Nak bercakap dengan siapa? Nak mati. Orang ngong halari kalau kita atu lah tu. Orang mati nak cakap lagi tu. Tu. Dia tak cakap dah, tak boleh dah, tak boleh. Sekiranya dia bercakap juga itu menyalahi adat dah. Tu, simpan lari. Dia simpan lari dah tu. Wa hakaza sifat qudrat iradat. Tu. Nampak dia buat rumah lagi. Zat mati dah. Apa ni? Mati dah tapi nampak dia boleh buat rumah. Bukan mati lagi. Tak mati, dia hidup balik. Dia hidup balik. Wali ni waliullah ni, aulia. Dia hidup balik sesuai dengan apa yang berlaku kepada apa Sayyid Ahmad Badawi dia bangun bagi mandi mayat sendiri. Dia bangun mari sendiri. Mayat dia tu bangun pula mari untuk nak gosok-gosok tubuh badan. Semasa melakukan mandi jenazah, mandi mayat. Tak apa, Allah Ta'ala bagi. Tapi itu dia balik hidup dah. Dia bagi ke karamat dia. Karamat. Tapi ala kulihan yang cara kesimpulannya, zat itu tak akan boleh bersifat dengan sifat ma'ani kalau tidak ada hayat tu. Tu ya. Yang terhenti atas idrak. Yang terhenti. Yang mana pula? Allah, kita ni yang mana pula? Yang ni sifat pada apa? Pada sifat-sifat ma'ani tu. Pula dah. Sifat-sifat ma'ani yang nanti yang sini hak dekat ni. Sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Orang tak mengaji kitab ni tak boleh baca. Boleh baca tak, tapi tak boleh faham. Baca tu baca boleh. Baca lah tak. Tapi tak boleh faham. Saya lah kitab ni. Walaupun bijak PhD mana pun. Tu. Tak akan boleh baca kalau tak mengaji kitab ni. Walaupun sesterawan sekalipun, walaupun dia tu bijak di segi bahasa Melayu mana-mana sekalipun, tak akan boleh bacanya. Tu. Jangan tupu kepada lurah khusus hak musanah. Hak tu sikit nadi-nadi ada. Tapi ibarat dia tu. Ibarat dia tu. Khusus. Dia nak ajar kita juga, nak tolong ajarkan kita. Jadi orang nak boleh macam kita ni, dia kena tahu lebih kurang nahu sora, lebih kurang atop-atop, sifat-sifat gitu. Kena tahu dah. Nak kaji. Ada. Dan sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani mana? Sifat ma'ani yang terhenti atas. Jadi terhenti, ialah maknanya tu. Sifat ma'ani yang terhenti, ia terhenti atas. Terhenti tu faham terhenti? Tergantung. Tu terhenti dan tergantung atas idrak, atas sifat-sifat idrak tu. Apa pula sini? Sifat ma'ani itulah sifat yang terhenti dan tergantung atas ada sifat idrak. Apa pula? Kena hurai sini, tulis pula, tulis. Yang terhenti atas idrak. Tulis itu misalnya buat tanda terhenti atas idrak. Jadi misalnya kudrat.
Misalnya kudrat, maka ia dikatakan sifat ma'ani. Maka ia dikatakan sifat ma'ani. Tetapi nak boleh buat itu benda, ini benda. Gitulah. Nak boleh buat perkara itu, perkara ini. Tu. Jadi tetapi nak boleh buat perkara itu, perkara ini. Apa ni tulis? Tak boleh buat selalu. Tulis kapung-kapung pula dah. Tak boleh buat selalu. Kalau tidak ada ilmu, dan tak akan boleh buat, kalau tak nampak. Masalan, maka terhenti sifat kudrat, atas sifat ilmu, dal basar, inilah dikatakan terhenti sifat ma'ani. Inilah dikatakan terhenti sifat ma'ani atas idrak. Kena hurai bagi elok tu. Terhenti sifat ma'ani atas idrak. Faham tu dah? Sifat ma'ani yang terhenti atas idrak, tergantung ma'ani atas idrak. Idrak tadi 3 sifat: ilmu, sama, basar. Ma'ani yang lain kita tahu kudrat, iradat, kalam. Maka kudrat nak kerja apa kudrat? Kerja kudrat tu nak buat benda tu benda ni. Kita ada tenaga dah untuk nak buat rumah. Tapi bila tak tahu nak buat macam mana. Kena tahu dulu kata letak KTN ni banyak ni. Nak capur, nak gaus seming dengan kasir tu pun kena ada ilmu dah. Tak ada ilmu tak boleh buat walaupun bertenaga. Kalau gitu walaupun ada sifat ma'ani dah, tenaga kita ada dah, kudrat kita ada dah, tak akan boleh kerja juga kalau tidak ada ilmu masalah. Maka ni lah dengan maksud tergantung ma'ani di atas idrak pula. Nak ada idrak tak boleh kalau tidak ada hayat. Begitu juga nak ada sifat ma'ani tak boleh kalau tidak ada hayat. Ma'ani mana? Ma'ani yang akan tergantung di atas idrak juga. Boleh? Tu. Boleh tak? Tu habis itu. Ada lagi. Selalu kat sini maksudnya selalu maknanya nak boleh buat dengan terus. Selalu ni dua istilah lah bahasa Melayu dah. Selalu ni sentiasa ada kan? Selalu dengan mana sentiasa, tapi selalu di sini dengan mana apa? Dengan segera, dengan secepat, dengan serta merta. Selalu serta merta boleh kan? Apa dah tu? Tu. Tak boleh buat dengan serta merta, atau tak boleh buat dengan segeranya, atau tak boleh buat selalu. Ya buat selalu dengan selalu buatlah. Kalau buat selalu ni buat selalulah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Buat selalu. Saya selalu buat, tapi sekarang tak boleh buat selalu. Sebab sekarang ni saya benda ni biasanya selalu buat, tapi hari ni tak boleh buat selalu.
Kerana tak ada syarat lagi, tak cukup syarat. Masalah dia tak suka kan. Kita dah tukar selalu tu, selalu dengan buat selalu dengan selalu buat tu, dia tak suka dah. Tapi bahasa Melayu kadang-kadang lafaz selalu buat tu dia ambil buat selalu juga, dia ambil guna hak sekali. Padahal dia beza tu istilah guna tu. Dia beza. Saya buat selalulah ni. Saya mari selalu sini. Mari selalu, padahal sini saya selalu mari sini. Yang kata gitu. Biasanya selalu mari sini, tapi hari ni tak boleh mari selalu. Nampak tak? Lebih tu. Amati juga bahasa pun. Melayu tak akan hilang di dunia. Hang tua kata. Tak akan hilang di dunia. Tapi kalau kita pemuda tak sanggup membela, dia akan hilang juga. Akan hilang juga. Dia kait lagi tu perkataan yang hang tua tu. Kait yang ni selagi pemuda sanggup membelanya lah. Membela dia akan tak hilang. Lama-lama dia diinggris bih. Bahasa kita pun, bahasa imunda sendiri pun habis lah. Akan inggris. Tu maka nak tahu bahasa kita, kembali kepada turas orang Melayu kita, turas ulama kita dulu. Kita akan mula kaji bahasa kita dulu. Bila tidak ada turas ulama dulu, habis dah bahasa kita. Ni ulama dulu tolong buat. Habis dah. Maka sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Habis itu maknanya gitu. Kesimpulannya, zat Tuhan tak akan boleh ada sifat ma'ani, sama ada sifat ma'ani yang berbentuk idrak ke atau tidak, sekiranya tidak ada sifat hayat di zat itu. Ini kira pada kira-kira akal saja tu. Kira-kira akal saja tu. Cuba kita, hak saya hurai tadi, nampaknya ada hayat dulu barulah ada ilmu. Bila ada ilmu dulu barulah boleh buat. Nampaknya sifat Tuhan ada dulu, ada kemudian. Gitu je. Ada yang nombor satu, nombor dua. Ada tertib gitu. Padahal sifat Tuhan bukan ada tertib. Sifat Tuhan semua qadim dan sama-sama dengan zat. Tapi kira ni kira-kira akan saja. Mengikut kira-kira akan saja. Habis. Dengan makna tu ni takluk kepada mengesah. Apa makna mengesah? Atau mengesah tu dengan makna ni kembali ke matan dia lah. Jadi sifat hayat ni sifat yang mengesahkan bagi zat untuk bersifat dengan sifat idrak. Mengesah tu ataupun membulih itu dengan makna, dengan maksud gini. Dengan maksud, apa maksudnya? Apa maksud mengesahkan dan membulihkan? Dengan makna tiada membenar akal. Tiada membenar oleh akal, tiada mengaku oleh akal, tiada terima oleh akal. Akal tak terima sama sekali. Akal tak nampak, akal tak terima, tak membenarkan oleh akal. Akan bahawa bersepakai zat dengan sifat-sifat ma'ani, melainkan apabila ada padanya ini sifat. Tu macam matan tu. Dengan makna tiada membenar akan. Cuba kita baca matan dulu. Dengan makna tiada membenar akal bahawa bersepakai zat dengan sifat-sifat ma'ani, akan tak terima kata zat itu akan ada sifat ma'ani, melainkan apabila ada padanya pada zat itu ada ini sifat, barulah zat akan membenar. Boleh tak? Selama mana zat itu tidak ada sifat hayat, selama tu akal tidak akan membenarkan bahawa zat itu ada sifat ma'ani. Tak? Kalau tidak ada hayat, orang tanya dulu, hidup tak? Hidup tak? Hidup tak? Duk nanti hidup tu dulu. Kalau tu, mati dah ni, tak nyawa dah, mati dah. Bila sebut kata mati, tak akan terima dah bahawa zat itu bersepakat dengan sifat-sifat lain. Dia mati dah. Mati.
cakap yang dia sangatlah tak dia dengar. Dia mati dah. Oi, mu ni gila orang mu ni. Dia mati dah tak dengar dah. Tu. Jangan bising sangat tak dia dengar. Dia mati dah. Dia tak akan boleh bersifat dah kalau sekiranya dia tak hidup. Tu hidup balik pula. Barulah sifat kira. Betul. Maka tu makna mengesah sini. Tengok lagi dari syarah dia. Ayat ni dengan makna dengan maksudnya tiada membenar. Ni kalau kita hurai apa makna mengesah dalam kitab Arab kata tusahihu tu apa makna? Ni makna dia ni. Dengan makna tiada membenar akan tak akan boleh terima. Tak terima oleh akan bahawa dia dalil takdir akan tak akan itu nak isyarat kepada kalimah di segi nahwu qawaid yang maf'ulun bih ke apa. Kalau lepas ada akan tu situ tu kira-kira di maf'ulun bih. Bagi lafaz apa nama tiada membenar tu. Gitulah. Tu. Tiada membenar oleh akal akan bahawa bersepakai zat. Boleh faham bersepakai. Apa bersepakai? Bersepakai oleh zat. Maksud bersepakai ni bersifat dalam undang-undang. Bersepakai itu bersifat. Tak akan boleh membenarkan bahawa bersifat oleh zat itu. Bersifat dan bersepakai oleh zat tu. Zat tu fa'il lah tu kira-kira. Bersepakai oleh zat, bersifat oleh zat itu bersepakai dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani. Akal tak akan nampak sama sekali bahawa zat itu boleh bersifat dengan salah satu daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu. Sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu. Mana yang tersebut? Tak ni itulah 7 sifat ma'ani yang tersebut. Tadi tu pun dia tak sebut habis lagi. Dia sebut dengan cara umum-umum gitu ya kan. Sifat idrak, sifat ma'ani gitu. Tapi yang tersebut dengan makna sifat ma'ani yang telah lalu sebutan tadi. Sifat ma'ani yang tersebut, yang telah sebut dulu tadi. Jadi zat tak akan boleh bersifat dengan sifat ma'ani malaikat. Ini ilah. Tiada membenar malaikat. Ini istisna pada tiada membenar lah ni. Akal tak akan membenarkan bahawa zat itu bersifat dengan sifat ma'ani malaikat kecuali apabila ada padanya pada zat itu ada apa? Ada ini sifat. Apa mana ini sifat? Yakni sifat hayat. Apa dah tu? Hayat tu malaikat ada padanya ini sifat. Ni dia tulis susun mengikut kawaid Arab. Kalau kita bahasa Melayu kita tak tahu kita dah. Malaikat ada ini sifat padanya. Gitu kan? Malaikat ada ini sifat padanya. Tapi ni tak. Malaikat ada padanya ini sifat. Tu bagi kita. Ni kawaid dalam Arab. Dah. Malaikat apabila ada padanya ini sifat, maka kita ni ada semua iktiraf. Kita ni menyeleweng lah, tak betul lah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita ni sesat masalah. Sampai dia kata, saya ni pernah dah tanya Syekh Arab. Orang itu kata, saya tanya Syekh Arab dah kata gini-gini. Syekh Arab kata kitab ni tak betul. So ada yang berani kata gitu. Kitab ni tak betul. Lepas saya tanya lagi. Dia kata, saya tanya sendiri dah Syekh. Tanya Syekh sendiri dah kata kitab ni tak betul. Tu Syekh ni Syekh Arab ke Syekh Melayu? Dia kata Syekh Arab lah. Bila Syekh Arab, berarti Syekh kena faham bahasa Melayu. Dah ni orang kita terjemah satu-satu kepada Syekh. Syekh tengok, Syekh dengar. Syekh dengar tengok terjemahan tu, Syekh tahu ni tak betul. Kalau begitu, saya nak minta tengok teks terjemahan tu duduk di mana? Dia mau kata dia mau terjemah Baqarah kepada bahasa Arab untuk Syekh Arab tasih. Mana terjemahan tu saya nak tengok? Adakah terjemahan demo betul tu dengan murad musannaf? Kadang-kadang demo tu terjemah dan terbina terjemahan tu atas iktirad dah. Hati demo tu nak melembangkan kitab ni dah. Maka terjemahan tu akan keluar juga dengan natijah yang tak betul. Yuki.
Hakaza. Cuba tengok terjemahan. Orang yang boleh terjemah kepada bahasa Arab, orang tu bijak betul-betul. Terjemah Baqarah kepada Azab dan betul dengan murad hak pada Dia nak kata tak boleh kerana bahasa Melayu ni, tengok pada kata puji-pujian itu. Nak terjemah kepada bahasa Arab apa? Alhamdulillah juga. Segala pujian ni puji-pujian. Dia nak terjemah apa? Puji-pujian itu bagi Allah. Hamdun gitu. Tak akan kata hamdun. Dia kata alhamdulillah juga. Itulah menunjuk kata terjemahan. Kena faham murad dia baru kita terjemahan betul. Tu. Nak kira juga. Ada. Ni. Saya tanya bila Syekh Sa'id Fudah ya kata. Saya Syekh Sa'id Fudah kata tak betul pula. Apa tu? Cakap saja je, tak ada bukti dan dalil. Ambil mari mana isi terjemahan tu, saya nak tengok. Bila kita terjemah, ambil bahasa Arab tu untuk ulama kita mengumpulkan dan membahagikan teks-teks hak Arab tu. Adakah terjemahan kita tu betul dengan murah pada tu. Sebelum kita nak iktiraf tu jangan selalu pada jaga di belakang. Kalau tak betul, tolong jaga. Tolong untuk guru pada ni masya-Allah. Bawah tu belakang tu ada dah. Maka haraplah kepada tuan-tuan guru pada kata yang mahir dalam ilmu ini, apabila jumpa apa tu? Apabila mendapat padanya perkataan yang nyata dengan timbangan insaf boleh menyalahi maknanya dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan melawaninya, harap bahawa menjagakan atas salah ni supaya jangan tersesat orang-orang awam dengan dia. Tapi buktinya tidak ada ulama dapat nak iktiraf. Cuba iktiraf tak apa, cari iktiraf lagi. Cari iktiraf. Tu dah. Kalau nak mengesatkan, kita tak faham, lepas tu baru kata orang tu sesat, orang sesat, masalah besar. Dia tak faham. Lagi. Kata musannif rahimahullahu taala, jadi dia kata bahawa bersepakai zat dengan satu sifat dari sifat ma'ani yang tersebut, malaikat apabila ada padanya pada zat itu, ini sifat. Habis. Maka ia tu kalau kira mubtada dah tu dah. Maka ia ini sifat hayat ni. Khabar duk mana? Seolah-olah syarat. Tu khabar duk sana. Maka ia ini sifat hayat ni, sifat hayat ni seolah-olah syarat. Faham tak seolah-olah? Apa seolah-olah? Seakan-akan. Seakan-akan syarat. Seakan-akan syarat. Bukan syarat sungguh. Seakan-akan syarat. Seolah-olah syarat. Serupa dengan syarat. Bukan syarat. Seakan-akan. Faham tak? Seakan zat ni singa. Zat ni seakan-akan singa. Bukan singa sungguh, tapi seakan-akannya. Seolah-olah. Boleh tak? Subhanallah, seolah-olah dah. Seolah-olah. Seolah-olah syarat. Yang ni seolah-olah jadi syarat. Bukan syarat semuti. Seolah-olah syarat. Maka ini Musannif kata ini sifat hayat ni seolah-olah syarat lah. Tapi kata seolah-olah syarat tu dengan dikira-kira akan ini sifat dikira bagi Allah Ta'ala. Tu dengan ni kira-kiranya takluk kepada seolah-olah syarat tu, takluk kepada syarat lafaz tu belakang. Boleh faham dah? Maka ini sifat ni, maka ia ini sifat hayat. Ia sifat hayat ni seolah-olah syarat dah, seakan-akan syarat dia. Faham syarat dah? Seolah-olah syarat. Syarat bagi ada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu. Seolah-olah jadi syarat bagi ada sifat-sifat ma'ani yang tersebut ada pada zat Tuhan tu lah. Tapi nak Allah syarat itu dengan dikira-kira akan ini sifat bagi Allah Ta'ala. Tu. Lagu mana?
dengan dikira-kirakan, dengan diiktibarkan dan dikira-kirakan dia akan sifat ni. Dikira bagi Allah Ta'ala. Kalau kita kira sifat hayat ni bagi Allah Ta'ala zat Tuhan, maka kita kira sifat hayat ni bagi zat Tuhan kita ni, sifat ini seakan-akan syarat, seolah-olah syarat. Syarat bagi ada sifat ma'ani yang lain pada zat tu. Faham syarat dah? Boleh faham? Maka bukannya syarat. Tu kena tu takkid lagi tu. Seolah-olah syarat. Kalau kita pergi jumpa lah kitab kata sifat hayat tu syartun, syarat bagi ada sifat ma'ani bagi zat, atau ada sifat ma'ani pada zat. Maka lafaz syartun itu bukan syarat sungguh. Jadi syartun ai ka syartin, seperti syarat, bukan syarat sungguh. Sebab apa nanti lagi akan hubung, musannif akan hurai. Seolah-olah syarat, faham dah? Sifat ini seakan-akan syarat bagi ada sifat ma'ani. Tidak boleh ada sifat ma'ani kalau tidak ada hayat. Maka hayat ni seakan-akan seolah-olah syarat bagi ada sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Bukan syarat sungguh. Bukan sungguh. Maka bukannya sifat hayat ni, bukan sifat hayat ni syarat pada wujud. Bukan syarat. Bukan syarat pada wujud. Jadi pada wujud sekalian sifat ma'ani tu, pada ada sekalian sifat ma'ani tu. Pada wujud, faham? Pada wujud, pada ada. Jadi pada ada sekalian sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat ma'ani ya benda ada. Nak boleh ada sifat kudrat di zat, apa syarat? Kena hidup. Nak ada sifat iradat di zat, apa syarat? Apa syarat? Ada sifat hidup. Nak ada sifat ilmu di zat, apa syarat? Jawab kata apa syarat-syarat tu bukan syarat sebenar. Seakan-akan syarat je. Sebenarnya salah ditanya tu lagi dah. Orang tanya apa syarat? Jawabnya tidak ada syarat. Lepas tu hak ni hayat bukan syarat. Hayat ni seolah-olah syarat. Bukannya syarat sungguh pada ada sifat ma'ani di zat tu. Pada wujud tu, faham boleh? Pada wujud yakni pada ada sekalian sifat ma'ani. Boleh faham? Ni melaki orang ni. Sebab apa bukan syarat yang sungguh? Pada NQ habis kitab tak jumpa lagi kitab lain, jumpa kecek lagu ni. Carilah kitab Melayu mana-mana. Yang hurai gini. Walaupun terjemahan pun, walaupun ustaz-ustaz lah, habis-habis di mana terjemahan kitab Melayu, kitab Arab, terjemahan bahasa, terjemahan apa? Terjemahan kitab Usuluddin yang berbahasa Arab kepada bahasa Melayu, kepada bahasa Melayu. Walaupun banyak terjemahan pun, terjemahan itu tak ada lagi kandungan-kandungan atau bahasa ni. You can check your kira bih. Masya-Allah. Lebih lagi orang learning, ibu dah boleh terjemah ya pada dah. Ikut dah. Actually saya nak habis tahun 4 dah ni, terjemah satu, buat oleh penjemah. Cepat-cepat mengeluarkan terjemahan masalah. Tak ada kira, tak pandang kepada apa maksud yang sebenarnya, apa yang patut untuk kita memberi kepada orang awam. Orang dulu kara kita 5 tahun, 6 tahun nak boleh keluar cetak kes. 10 tahun kadang-kadang tak cetak lagi. Kalau si satu persatu. Kita ni 2, 3 keluar dulu. Satu sekarang lah ni ya kurang halus situ. Ingat walad kita tu kena jaga. Lebih lagi dalam ilmu usuluddin, kalau silap cakap sikit dia faham kot lain dah. Sikit salah faham kot lain dah. Kita ni tak kira. Boleh lah. Nama kita. Nama Muhammad Zuhri. Tu. Keluar. Tak apa dah. Ingat tu dah. Apa dulu.
Tuan kita Ajrumiyah tu, Allah, ikhlas dia. Dia tak tahu. Tu. Dia bila dia sudah mengarahkan mata Ajrumiyah dah tu, dia ambil kitab dia tu. Takut lagi kata kitab dia yang dikarang tu tidak ada keikhlasan, tidak jujur benar-benar kerana Allah. Maka dia pun pergi di tepi pantai. Tawassul, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya kitab aku ni, mata Ajrumiyah ni yang aku mengarang ni tidak jujur dan tidak ikhlas dan jujur benar-benar kerana-Mu ya Allah, mintalah wit tergelai sekali dengan batu yang aku ikat. Dia ikat dengan batu dan tahu dalam laut. Tergelai sekali. Minta bila lenyaplah ilmu yang tak bermanfaat dan memberakah. Dia tahu dalam laut, ternyata Allah terima qabul amalan dia. Terangkat batu-batu sekali dengan kitab dia tu. Ajrumiyah. Waliullah tu tua dia, Imam Sul Haji. Tu amalan mereka tu berkat. Berkat ikhlas mereka itu. Sebab itulah karangan mereka jadi naungan kepada umat ni sampai sekarang. Kita mengarang setahun tu orang simpan lemari dah. Baca, tahun depan tu tak orang tak baca dah. Baca kitab orang lain pula. Doktor lain pula baru-baru. Tapi Doktor Ghazali, Doktor Syafi'i, Doktor Nawawi, mereka tu karangan mereka dibaca satu koron demi koron, sekoron demi koron, seabad demi abad, lepas-lepas sampai ke hari ni. Itu tanda keberkatan ilmu. Kitab Musalli, masalah Hak Syadah Al-Fadhani tu, kalau kita kira tengok, kitab yang bicara masalah sembahyang tu banyak. Solat, hak bicara dengan rupa solat yang lengkap lagi lebih daripada Musalli pun banyak. Lebih mudah faham lagi daripada Musalli pun banyak. Lebih lengkap, lebih mudah faham. Tapi orang nak mengaji Musalli situ. Sebab apa? Sebab apa hati orang sentiasa rindu dan kandak untuk nak mengaji Musalli? Keberkatan musannaf, keikhlasan dia tak sama. Baqarah payah, tapi orang nak mengaji situ siapa ni? Walaupun payah, kalau kira kita tak baca dah, tapi semakin payah puasa nak mengaji. Puasa mengaji kitab. Itu tanda keikhlasan musannaf. Kejujuran dia dengan Allah. Kita kena tanam sifat tu. Nak mengarang kitab ni, nak mengarang kitab kena ada sifat tu dulu. Aku mengarang ni untuk apa? Ada kemasyhuran. Tu ada sambil yang masyhur tu. Tak lama kita. Tak lama. 2 tahun, 3 tahun habis lah. Tiba-tiba duduk di Makrot. Nampak tu di bucu kitab, buruk kitab tangan 2. Kitab second hand tu, kitab kita. Duduk sini dah. Tengoklah tu kitab ulama lain baru-baru pula. Tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bukannya syarat pada wujud. Sebab apa bukan syarat? Ini ilat pada bukannya syarat ni. Sebab apa bukannya syarat? Kerana wujud sekalian sifat ma'ani itu tu saya bubuh ya tu. Kerana wujud sekalian sifat ma'ani itu tidak bermula. Tidak ada mula, tidak ada humi, tidak ada permulaan bagi adanya. Sebab tidak bermula, tidak ada permulaan bagi adanya. Apa maksud sini? Apa maksud tidak ada permulaan? Yang ni semuanya qadim. Ada sifat ma'ani semua tu qadim. Sifat kudrat qadim, tidak ada permulaan. Zat tidak ada permulaan, sifat pun tidak ada permulaan. Tu. Tu dah. Tidak bermula. Sifat ma'ani semua tu, hayat pun, nisbah hayat kepada kudrat pun sama-sama qadim. Bukan hayat dulu baru ada kudrat dah. Tu dah. Sifat tu sama-sama qadim. Dah. Tu. Ini ilat dia. Ini ilat ni. Bukan syarat tu sebab apa? Kerana wujud sekalian sifat ma'ani itu tidak bermula, tidak ada permulaan bagi adanya. Itu maksudnya. Maka tidak tahakkuk
dahulu salah satunya atas yang tinggal, seperti tahakkuk dahulu syarat atas masyrut. Pada ni. Maka tidak tahakkuk apa tidak tahakkuk? Apa? Apa tahakkuk? Tahakkuk ni apa? Tahakkuk dia apa? Tak tahu tahakkuk, tak tahakkuk. Apa makna tahakkuk? Tak tahu makna tahakkuk, tidak tahakkuk lagi. Kena tahu makna tahakkuk, baru tahakkuk. Apa tahakkuk? Tahaqqaq wa tahaqqaq, tahakkukan apa? Tahakkuk ni apa bahasa kita? Tahakkuk ni kita kata asalnya hak-hak ni sebenarlah, tidak jadi, tidak tidak apa? Tidak kemah. Nak asal dah sikit tu. Tidak kemah. Tidak jadi kemas. Tidak jadi, tidak tahakkuk, tidak kejap, tidak terkejap, tidak jelas, tidak kemah, kejap, jelas. Itu tahakkuk. Tidak jadi jelas dan tidak jadi kemah. Itu kemah. Tidak jadi kejap, tidak kejap dan tidak kemas, tidak apa ni? Jelas dahulu kalau kita tidak tahakkuk dahulu salah satunya dahulu salah satunya sekalian sifat ma'ani. Dahulu, maksud dahulu ni terdahululah. Tidak tahakkuk dahulu ni kalau syarah kita boleh syarah panjang pula ni. Maka tidak tahakkuk dahulu salah satunya sifat ma'ani, sekalian sifat ma'ani terdahulu atas yang tinggal. Tulis itu betul, tidak tahakkuk. Hurai pula tambah. Yakni tidak akan sungguh dan jelas bahawa terdahulu oleh salah satu daripada sifat ma'ani itu atas salah satu yang tinggal lagi, yakni apabila sifat ma'ani semuanya qadim sekalian, maka tak boleh jadi dan tak terbenar bahawa salah satu sifat akan terdahulu di atas yang lain. Akan terdahulu di atas yang lain. Kalau anak kemar, kembal tu. Anak kemar tu dia dua kan?
atau 3 atau 4, ada juga banyak 2 kita kata. Maka nak boleh panggil kata abang dengan adik ni bila? Panggil abang dan adik. Tak akan tahakkuknya dan tak akan jadi kemah dan terjelasnya bahawa itu abang dan itu adik setelah hak mana keluar dulu dan hak mana keluar kemudian. Terdahulu oleh orang mula-mula di atas orang yang kedua. Maka jadi hak mula-mula tu lah abang, hak yang kedua ni lah adik. Tiba-tiba orang tu tubik sekali. Kepala pun tubik sekali. Keruk. 2. Lepas tu keluar pun sekali. Tubik kepala sekali, keluar pun sama. Minit yang sama. Dah. Takdir kata. Maka dua-dua orang tu keluar sama serentak sekali. Sama-sama tua tu maknanya. Maka di situ boleh ke panggil mana abang mana adik? Tak akan boleh panggil mana abang dan mana adik. Tak akan tahakkuk boleh panggil abang dan adik setelah terdahulunya salah satu di atas satu yang lain. Selama mana tidak terdahulu mana-mana satu, maka tak akan jadi tahakkuk dan sebenarnya boleh panggil abang dan adik. Begitu juga sifat Allah Ta'ala semuanya qadim, sama dengan zat. Maka nak boleh panggil hak mana dulu kemudian? Tak boleh panggil mana dulu kemudian. Kerana apa? Kerana dia sama-sama qadim. Bila dia sama-sama qadim, tidak ada dulu kemudian, nak panggil syarat tak boleh lah. Kerana apa? Kerana kalau kita kira syarat ni mesti ada dulu daripada masyru'. Waktu mesti. Tu tengok dulu. Seperti tidak tahakkuk, seperti tahakkuk dahulu syarat atas masyru'. Seperti tersebenarnya dan sungguhnya dan jelasnya dahulu syarat atas masyru'. Syarat masalan wudu, masalan masyru' tu kita kata sembahyang. Syarat wudu. Nak sembahyang syaratnya ada wudu. Maka sembahyang dulu ke wudu dulu? Wudu dulu kerana wudu ya syarat bagi sembahyang. Maka kena buat syarat dulu barulah hasil masyru'. Bila ternafi syarat, ternafilah masyru'. Tak ada syarat, tak ada masyru'. Syarat kena ada dulu belum daripada masyru'. Tak ada. Sembahyang kita wudu. Wudu ni syarat bagi sembahyang. Berarti kita ambil wudu dulu barulah kita boleh lakukan sembahyang, lakukan solat. Maka sini antara syarat dan masyru' hak mana dulu? Hak mana dulu? Hak mana abang? Hak mana adik? Syarat dan masyru'. Syarat tu abang, masyru' tu adik. Kena ada syarat dulu barulah ada masyru'. Hak tu tahakkuk. Hak mana dulu, mana kemudian. Sebab apa? Sebab ia ada dulu kemudian. Syarat dulu, masyru' kemudian. Tapi antara sifat Tuhan ni, sifat ma'ani ni, boleh panggil syarat tak? Tak boleh panggil syarat. Kalau kita tahu hayat tu itu syarat bagi adanya sifat ma'ani yang lain, berarti mesti ada hayat dululah, barulah ada sifat yang lain lagi mengikut lepas pada tu. Tak itu? Tu baru boleh panggil syarat. Kalau hayat jadi syarat sebenarnya bagi sifat ma'ani, berarti mestinya hayat ada dulu daripada sifat-sifat yang lain. Padahal yang sebenarnya semua sifat Tuhan tidak bermula, tidak ada mula. Maka bila ada tidak ada mula, macam mana boleh panggil syarat, panggil masyru'nya? Sebab tu Musannif kata seolah-olah syarat, bukan syarat sebenar. Seolah-olah, seakan-akan syarat, bukan syarat sungguh. Kalau syarat sungguh yang kena ada dulu daripada masyru'. Faham masyru' dah? Tu dia masyru'. Bila ada syarat, ya tak lazim pula dia. Tak apalah kita kira kata hak mana dulu, hak mana kemudian. Ya syarat ya dulu daripada masyru'. Tapi tak mesti juga bila ada syarat tak mesti ada masyru'. Bila tidak ada syarat, maka tidak adalah masyru'. Tapi tak lazim daripada ada syarat ada yang masyru'. Nanti kaedah usul fiqh kita dah.
Kita kata bila tidak ada air sembahyang, tidak ada wudu, tak ada lah sembahyang, tak sah sembahyang. Bila ternafi syarat, ternafi masyru'. Bila ternafinya wudu, ternafinya solat. Tak ada syarat, tak ada masyru'. Tapi bila ada syarat, tak mesti ada masyru'. Ada air sembahyang, kena sembahyang kan? Tak, aku nak baca Quran. Dia kata, aku nak ambil wudu saja-saja, ya, tak sembahyang. Tak ada masalah. Berarti ada syarat, tak mesti ada masyru'. Boleh tak apalah di situ. Tapi ala kullihan syarat mesti dahulu daripada masyru'. Itu. Boleh. Dah. Insya-Allah tu. Tu Musa nak kata. Sekali lagi kita baca. Dia kata kerana wujud sekalian sifat ma'ani tu tidak bermula. Bila tidak bermula, maka tidak tahakkuklah. Kata dahulu salah satu atas satu yang tinggal, sebagaimana tahakkuk dahulu syarat atas masyru'. Sebab tu nak panggil syarat tak boleh. Sifat ma'ani tu bukan syarat bagi ada sifat ma'ani yang lain. Sifat hayat bukan syarat. Hanya seakan-akan, seolah-olah syarat. Ini mesti jaga kita. Kalau jumpa kitab lain, mana kitab Arab baik, kitab Jawi baik, yang katakan sifat hayat itu syarat bagi sifat ma'ani yang lain, itu berlaku di atas tasbih balik. Dengan maknanya kasyartin, seperti syarat. Bukan syarat sebenarnya, seperti syarat. Itu dah. Maka sifat hayat ini seakan-akan dan seolah-olah syarat saja, bukan syarat yang sebenar dah. Kerana alasan tadi, tahakkuk seperti tahakkuk dahulu syarat atas masyru'. Hanya syarat pada tasdik akal juga, bukan syarat sungguh. Hanya bukannya syarat, hanya syarat pada tasdik akal, pada membenar oleh akal juga. Apa sini? Tulis betul tasdik, yakni sekiranya dikatakan syarat juga, sekiranya dikatakan syarat juga, maka itu dibinakan atas keadaannya jadi syarat pada membenar oleh akal. Yakni akal tidak membenar, ada sifat ma'ani yang lain setelah adanya hayat. Malaikat setelah adanya hayat ada. Malaikat setelah adanya hayat, itu dikatakan syarat pada tasdik akal. Syarat pada tasdik akal, bukan syarat yang sebenar. Bukan syarat yang sebenar. Habis itu kita misal mudah-mudah. Kita nak buat rumah, kita kena ada apa dulu? Kena ada ilmu. Kena tahu benda buat begini. Lepas pada tahu, kita kena buat apa pula? Buat plan dia. Menentukan ni, tiang aku nak letak gini, aku nak letak tiang, anak tangganya 9. Tiangnya ada banyak tu. Aku akan buat rumah 2 lekat. Biliknya besar gini. Orang tua dulu yang kira weh. Bilik ni ada berapa mek? Dia tak lebih pada tu dah. Dia kira. Rumah ni yang lebih pada berapa mek? Dia ada tukar-tukar rumah tu. Dia kira orang dulu. Maka dia menentu dah. Lepas pada ada ilmu yang menentukan.
Bila lepas pada menentu barulah buat. Hai tak? Tu kalau kita kira sifat mana dulu antara sifat tu, ilmu, qudrat, iradat, sifat mana dulu? Ilmu dulu, lepas pada tu iradat, lepas pada tu barulah qudrat buat. Itu dikatakan susunan pada akal kita je, pada tasdikal akal kita. Padahal hakikatnya sifat Tuhan kita tak? Ada ilmu dulu barulah nak menentu tak? Dah, sifat Tuhan semua qadim. Tahu pun tahu pada azali lagi. Menentu pun sudah tanjizi pada azali lagi. Qadim, sudah lulu pada azali lagi. Bukan baru nak menentu dah, sudah menentu pada azali lagi. Tuhan tahu kata Zaid itu akan beranak esok hari. Dan iradat dia pun sudah menentukan ada Zaid pada esok hari. Sedia lagi, sudah lulus penentuan dia. Maka hak tu tidak ada dulu kemudian. Cuma ada dulu kemudian itu mengikut kiraan akal je. Begitu juga syarat ni. Hayat itu seakan-akan syarat pada ada sifat ma'ani yang lain, bukan syarat yang sebenarnya. Kalau nak panggil syarat juga, bina di atas syarat kira-kira. Syarat kira-kira akal saja. Akan tak akan membenarkan ada sifat ma'ani malaikat setelah adanya sifat hayat. Boleh faham tak? Kau tengah malam kau tak faham dah. Ya kira ni sialah. Sebelah kereta ada lagi ni. Lagi nak balik macam mana? Tu kira tu dah. Nak tidur mana malam ni? Ya fikir sampai situ dah. Esok nak bangun pukul apa ni? Ada juga fikir gitu. Esok ni nak ngaji pula ni. Tu dia. Esok nak ngajar pula ni. Tu dia. Misalnya. Kita kena tupu tu kalau nak ngaji. Nak ngaji kena tupu hati sebenar-benar. Kalau kita hati tak boleh tupu, tangan tu kena bergerak. Hati tak fikir dah, tapi tulis dulu. Tulis. Fikir esok pula. Tak apa. Kalau tangan pun duduk diam, mata pun mulai habis dah luput. Bila luput syarat luputlah masyru'. Syarat tak boleh fahamnya, tupu perhatian dan menulis. Berarti bila luput syarat tu luput masyru'. Kalau hati tak tupu dah, tak akan boleh faham. Dia kena ada dua syarat. Lebih lagi ngaji mantik. Kalau duk ngaji Allah, Kalau kita tak faham sini, tak faham di sini dah, guru tu wak gidau dah. Kita baru dah fikir sini je, sial lagi. Dia kena turut widan tu, widan bahasa dia. Kalau kita nampak, nampak tak cara dia mengaji. Kalau kita tak dan juga turut, berarti akal kita Tuhan tak bagi lagi. Kemampuan akan tak sempat lagi untuk memfahamkan ilmu tu. Sempat lagi. Apa yang dia kata? Aku dengar mau 3 hari dah. Tak ada faham lagi. Misalnya, Tuhan tak bagi kemampuan lagi tu. Dia ada hak dia, tahap dia, hak dia. Kita baru ngaji nahu je, tapi ngaji dah kitab apa, kitab Ibnu Aqil. Kita tak pernah tepun nahu lagi. Kena dengar apa ni. Dengar. Tak akan faham lagi. Kita kena ambil tertib dia, barulah kita ada. Tuhan tak akan bagi kemampuan kita betul nak faham. Ingat tak dah? Itu cara dia. Kalau cepat sikit tu, jangan rajin sangat. Ni setengah orang tu rajin dah. Rajin lagu mana? Yogi semata-mata, muhadarah semata-mata. Ikut ada kelas apa-apa yogi semua. Meriafah tu ada ni. Syekh baca kitab apa ni, Mughnil Muhtad. Saya pergi juga. Kitab ni, duk baca apa ni? Kitab Minhajut Talibin. Mana ni? Juga. Kita Safinatul Najat lagi ikut tu. Padahal dia tak tahu apa lagi. Dia kena mengikut tertib dia. Di Mesir ni tak ada orang mentertibkan untuk kita. Kita kena buat susunan sendiri. Ni
Oh, nampak hemah tu. Allah, masya-Allah. Tu. Syuzu Zahab. Syekh Fatih baca Syuzu. Syuzu ni kitab tinggi dah juga. Sorah. Dia dengan Syuzu. Oh, tak apalah, ambil berkat ya. Tak apa. Dia ambil berkat tu setahun dah. Tak boleh apa-apa lagi. Berkat pun kita ambil, pahaman pun kita kena ambil, kita kena cek dulu. Aku ni sepatutnya dengan ilmu apa sekarang ni. Telah. Cuba cek tengok sebab kelas Syekh Jamal, masalah Syekh Jamal ni hak tinggi sikit. Kita ni hidup dengan kadang-kadang buang masa. Padahal masa tu baik kita ditupu kepada kelas yang lebih rendah pada tu sikit untuk nak ambil wak tahap kita. Kalau kita tak wak lagu tu saja je. Kalau mau hidup Mesir pun boleh bawa kitab saja, dia tak akan boleh. Kadang mulai pada mata ajrumiyah lagu. Tu dia ada tertib dia. Ni sebut ajrumiyah. Halo nak ngaji alfiyah. Akhir di alpayah. Jadi alpayah. Apa ni alfiyah ni? Alfiyah. Tu jadi alfayah lagi. Alpayah. Tidak ada al-mudah. Al-bayah. Demo tu kata mudah pun ilai. Kata apa ni, aku ni payah pun ilai lagi ni. Mudah begitu. Mudah. Itu mudah. Jadi payah pun ilai. Arti kerana kita tak mentertibkan diri. Kena susun ni lah. Ingatlah kena susunkan. Susun, ambil tertib. Cepat kalau kita waktu susun ni je cepat sikit. Dapat dengan cepat. Tahun ni habis dah kata dah. Kitab Qadam tadi. Lepas dah tu tahun depan ada tertib je pula akan naik kitab ni. Tahun yang ketiga akan naik kitab ni. Ni tahun satu ni mengaji juzuk 4 dah masalah. Tengok tu dari Azhar punya ada. Tahun satu je buat rubuk ibadat dulu. Naik tu tahun tu ada rubuk muamalat, munakahat, bau jinayat di akhir. Ni duk ngaji dah apa jinayat. Dia tak tahu pergi dulu cara semaya baik sponsor apa ni. Tu ada tertib dia. Ulama letak dah. Jaga dah. Tu. Tu hamakot bila ternafi syarat ternafilah masyrut. Hanya syarat pada tasdik akal jua. Dan bukanlah hidupnya hidup Allah Ta'ala tu, ingat, bukan hidup tu dengan roh tu, bukan. Sana jaga. Bukanlah hidupnya hidup Allah Ta'ala tu, bukan hidup dengan roh. Ingat, Tuhan tu bukan hidup dengan roh, yakni walaupun roh yang qadim sekalipun. Tidak. Tulis itu tahu. Yakni walau roh yang qadim sekalipun, walau roh yang qadim sekalipun, Tuhan bukan hidup dengan roh. Pak orang kata, tak boleh ke hidup dengan roh, tapi roh yang qadim tu pun tak boleh. Tu pun tak boleh. Sebab apa? Kata tidak boleh ada hidup, tidak hidup dengan roh. Tulis itu di bukan hidup dengan roh tu, di bukan. Kerana ni ilat dia. Kerana kalau hidup dengan roh, maka zat Tuhan itu akan jadi muttasil. Akan jadi muttasil pada zat. Yakni ada bilangan yang berhubung. Ada bilangan yang berhubung pada zat. Kerana roh itu adalah satu zat juga. Satu zat juga. Habis itu. Roh pun satu zat juga. Kalau roh yang qadim berarti berbilang dua qadim. Zat Tuhan pun qadim, roh dia pun qadim, berbilang qadim pula. Situ hasilnya muttasil pada zat. Zat Tuhan tu itulah. Zat Tuhan jadi dua.
Roh satu, zat satu. Boleh kira. Bukan hidup dengan roh. Tu berbilang qadim tu mustahil. Tu dah lepas dah. Siapa tu dah? Bukan hidup dengan roh. Tu. Bukan hidup dengan roh. Apa tu Nabi Isa roh Allah? Roh Allah. Bukan roh. Bukan roh dengan makna roh tu. Bukan roh dengan makna roh tu. Ruhullah tu. Tu. Ruhul Kudus. Apa Ruhul Kudus? Jibril. Dia tengok roh-roh kakak tu. Maka bukan Allah Ta'ala hidup dengan roh tu. Ni Allah Ta'ala roh Tuhan. Tuhan duduk atas aras, tapi roh dia ya. Kau melampaui lagi. Hak duduk atas arah tu pun teruk dah. Kau kata roh dia tu pergi sana ke sini pula tu. Kau itu lagi. Ingat tu Tuhan bukan hidup dengan roh. Hidup dengan apa? Hidup dengan sifat penghidup. Tu hidup dengan sifat penghidup. Habis dah. Kerana tadi akan hasilnya kamutasil. Kita akan kembali kepada pembahasan kamutasil dulu tu lah. Bukan hidup dengan roh seperti hidup kita yang sekarang ini dah. Okey. Seperti hidup kita yang sekarang ini. Kita sekarang ini hidup dengan apa? Sifat penghidup yang bersepakat juga dengan roh. Allah Ta'ala hidup dengan sifat penghidup, tapi ada roh tak? Tak ada roh. Tu dah. Hidup yang sekarang ini bukan kita seperti hidup kita sekarang ni. Kita ni ada sifat penghidup yang Allah Ta'ala buat dan disertakan dengan roh kita. Bila tarikkan sifat penghidup tu duduk di zat kita ni lah. Duduk di betul mana pun tak tahu lah. Lepas tu roh kita pun ada lah tu. Bila tarikkan roh tu, sifat penghidup pun hilang sekali. Dia keluar daripada mausuh, akan terhilang. Akan terhilang. Dia sifat apabila keluar daripada mausuh, dia akan binasa. Arad ni, arad, tiap-tiap arad tu. Maka sifat penghidup ni merupakan satu arad juga di tubuh badan kita ni. Malaikat tarik lagi, mati kita. Mati. Boleh faham dah? Itu roh. Yang kita tanya kata roh macam mana pula tak tahu, tak biasa tengok juga. Kena tanya. Roh ni dalilnya malaikat boleh tarik. Ya benda ada, benda wujudi. Zat satu zat juga. Dalil mana dalil? Dalilnya malaikat maut boleh cabut. Kalau benda tak ada, yang nak cabut tak boleh. Ni dia cabut boleh, isyarat kata ya benda ada. Dia roh tu lah kena siksa, kena pukul, kena apa tu. Kalau benda tak ada, nak pukul apa? Pukul benda tak ada, tak sakit. Tapi roh ni duk sakit, dapat siksa, dapat nikmat tu dengan sebab dia benda ada. Dia zat juga roh tu pun. Roh tu pun zat juga. Bukan hak sakit tu, roh tu lah yang sakit, bukan tubuh. Yang kita dapat. Hak sakit tu roh, bukan jasad. Kerana bila sudah keluarkan roh, jasad kita walaupun jijak pun tak akan sakit dah. Walaupun kita pukul-pukul banyak mana pun, tubuh tak akan sakit dah. Kenapa? Kerana tidak ada roh tu lagi. Tu tak apalah tu. Dengan roh seperti hidup kita yang sekarang ini. Nampaklah tu. Habis. Mustahil atasnya lawannya, iaitu mati. Nak berhenti sekat ni dulu guys, lebih baik dah. Mustahil dah tu. Sekat tu dulu. Masalah terjemahan dengan per ni kita akan hurai bila sampai di ilmu, tak apa. Kerana kalau kita hurai di hayat ni, dia kurang nampak sikit. Kerana hayat ni tidak ada takluk. Tidak ada takluk, tidak ada muta'alak dia. Maka nak kira dengan cara sorehnya, kata
mesti kita kena terjemah dengan per ni apabila kita ukur dengan takluknya. Ukur dengan takluknya. Ni kita kata hidup tu bukan takluk. Bukan takluk lagi. Maka kita nak huraikan akan terjemahan tu tak sedap sangatlah, tak jelas sangat. Nanti sampai di ilmu insya-Allah kita akan hurai terjemahan fara'i tu berkait dengan per ni, penambahan per dia. Banyak lagi masyarakat, lebih lagi ke Malaysia tu, banyak lagi tak tahu masalah penambahan per tu. Apa bezanya antara penambahan per dengan tidak ada per? Perbezaan. Baik, kita kena buat penjelasan lah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yanfa'u wa ilayka yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an وارزاقا واسعا وعملا صالحا مقبولا وسعادة الدار وحسن الخاتمة وآخر الرزق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في المدء والتنائي حمدا كثيرا ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشهداء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. السلام عليكم ورحمة الله.